Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep Global. Kami bawakan kepada anda 10 berita dunia paling trending hari ini, 3 Januari 2024 bersamaan 21 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Seorang pengguna akaun Facebook, Zakaria Azizi, berkongsi beberapa keping gambar daripada kumpulan Malay Dialects berkaitan papan tanda di Korea Selatan yang menggunakan bahasa Melayu. Menurutnya, Korea Selatan telah meletakkan beberapa bahasa pada papan tanda mereka, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, bahasa Indonesia dan Jepun bagi membantu pelancong asing yang berkunjung ke negara itu. Seorang warga Malaysia yang dikehendaki di Thailand kerana kesalahan menyeludup dadah ditahan dalam satu operasi bersama oleh pihak berkuasa Thailand dan Laos baru-baru ini. Menurut polis Thailand, warga Malaysia berusia 39 tahun itu merupakan individu yang didakwa pengedar dadah dan orang penting sindiket dadah yang bersembunyi di Laos. Penolong Ketua Polis Thailand, Jeneral Panurat Lakbun berkata, pejabat Lembaga Kawalan Narkotik yang menyiasat lelaki Malaysia itu mengesyaki dia memainkan peranan penting sebagai orang tengah dan penyelaras dalam perdagangan dadah di kawasan segitiga emas sejak 2006. Beribu-ribu askar Israel mula berundur dari semenanjung Gaza kemarin yang merupakan pengunduran penting pertama sejak perang menentang Hamas bermula pada 7 Oktober lalu, kata tentera rejim Zionis seperti dilaporkan akhbar New York Post. Pergerakan askar-askar itu mungkin memberi isyarat bahawa pertempuran sedang dikurangkan di beberapa kawasan di Gaza, terutamanya bahagian utara. Tentera rejim Zionis dalam satu kenyataan kemarin berkata, 5 brigade atau beberapa ribu askar akan dibawa keluar dari Gaza dalam tempoh beberapa minggu akan datang untuk tujuan latihan dan rehat. Sekurang-kurangnya 4,119 pelajar sekolah Palestin terkorban dan 7,536 lagi cedera dalam serangan berterusan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober lepas, menurut Kementerian Pendidikan Palestin pada Selasa. Selain pelajar di Gaza, tentera Israel turut membunuh 37 pelajar dan mencederakan 282 yang lain di tebing barat yang diduduki sejak perang bermula pada 7 Oktober. Lapor agensi Anadolu memetik kenyataan kementerian itu yang disiarkan oleh agensi berita rasmi Palestin Wafa. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, sekurang-kurangnya 21,978 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak terbunuh dan 57,697 yang lain cedera dalam serangan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lepas. Seorang menteri Israel menggesa agar peneroka Yahudi kembali ke Gaza manakala rakyat Palestin digalakkan berhijrah. Menteri Keselamatan Negara Israel, Itamar Ben-Gvir berkata, kedua-dua pihak perlu mencari jalan penyelesaian ketika perang dengan tentera Hamas di semenanjung Gaza semakin membara. Komen Ben-Gvir itu dibuat sehari selepas Menteri Kewangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, yang turut menggesa agar peneroka Israel kembali ke Gaza dan menggalakkan kira-kira 2.4 juta penduduk Palestin di wilayah itu untuk berhijrah. Xinhua melaporkan angka kematian di wilayah Ishikawa meningkat kepada 62 orang setakat 8 pagi waktu tempatan Rabu selepas beberapa siri gempa bumi kuat pada Isnin dengan gegaran susulan mengakibatkan lebih banyak kerosakan. Selepas kejadian pada Isnin, satu lagi gempa bumi berukuran 5.5 pada skala Richter melanda semenanjung Noto pada 10.54 pagi waktu tempatan Rabu pada kedalaman 10 km
menurut agensi meteorologi Jepun. Agensi itu telah menarik balik semula amaran tsunami di sepanjang laut Jepun, namun memberi amaran gegaran susulan yang kuat mungkin berlaku pada minggu seterusnya, terutamanya dalam tempoh 2 hingga 3 hari akan datang. Pihak berkuasa Jepun sedang menyiasat kejadian pelanggaran 2 kapal terbang di lapangan terbang Haneda, Tokyo semalam. Dalam kejadian itu, semua 379 orang yang menaiki pesawat Airbus A350 Japan Airlines berjaya diselamatkan selepas pesawat dinaiki mereka berlanggar dengan pesawat turboprop pengawal pantai di Havilland Dash 8. Individu yang biasa dengan penyiasatan naas pesawat berkata, Lembaga Pengangkutan Keselamatan Jepun akan mengetuai siasatan dengan penyertaan daripada agensi di Perancis, tempat pesawat itu dibina, dan Britain di mana dua-dua enjin Rolls-Royce-nya dihasilkan. Syarikat penerbangan terpaksa membatalkan lebih 300 penerbangan susulan pelanggaran antara pesawat pengawal pantai Jepun dan pesawat penumpang Japan Airlines di lapangan terbang Haneda, Tokyo pada petang Selasa. Naas itu memaksa semua landasan lapangan terbang ditutup selama beberapa jam pada petang Selasa, menyebabkan pembatalan sebanyak 226 penerbangan yang tiba dan berlepas dari Haneda, menjejaskan lebih 40,000 penumpang. Lebih 2,000 penduduk sudah dipindahkan ke pusat perlindungan sementara akibat letusan gunung berapi timur Indonesia, kata seorang pegawai tempatan hari ini. Gunung Lewotobi laki-laki di wilayah Nusa Tenggara Timur meletus beberapa kali sejak beberapa minggu kebelakangan ini, termasuk terbaru semalam yang memuntahkan abu gunung berapi sejauh 1.5 km menurut Pusat Pemantauan Gunung Berapi Negara. Seorang pegawai daerah, Benedictus Walibaba Herin, memaklumkan abu gunung berapi daripada letusan baru-baru ini menjejaskan 2 daerah kecil berhampiran Gunung Lewotobi laki-laki, menyebabkan lebih 2,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara yang ditubuhkan oleh kerajaan tempatan. Versi awal watak animasi Disney, Mickey Mouse kini menjadi domen awam mulai 1 Januari 2024 apabila hak ciptanya tamat mengikut Undang-Undang Amerika Syarikat. Hak cipta bagi versi awal watak itu tamat selepas 95 tahun seperti mana mengikut undang-undang di Amerika Syarikat. Diasaskan oleh ilustrator dan usahawan Walt Disney, Mickey adalah simbol kekal bagi jenama berbilion dolar itu. Sekian sahaja Next Step Global hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita dunia paling trending hanya di Next Step Global. Follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Kilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.